Terima kasih rakan kita Abdul Wali dan Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blight pada pagi ini. Dan seperti biasa sudah kita akan kongsikan ya beberapa makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Dan untuk pengetahuan lebih sekitar keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini mendung. Dan kita mengharapkan agar apa jua urusan dan juga aktiviti yang bakal dijalankan ya pada hari ini berjalan dengan lancarnya dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala jua. Kalau ada, saya bacakan dulu beberapa info semasa mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku di sepanjang kawasan Jalan Simpang 766, Jalan Sungai Lalit serta Jalan Keluyuh dan kawasan sekitarnya disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas yang akan berlaku di kawasan tersebut yang telah pun bermula pada 15 November yang lalu sehingga 30 November 2021 bermula jam 12.30 hari sehingga jam 1.30 minit petang. Manakala kawasan yang terlibat juga ialah kawasan jalan utama dan jalan pantai Sungai Liang dan kawasan sekitarnya pada jam dan disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas ya yang akan berlaku di kawasan tersebut pada jam yang sama. Manakala kawasan pengkalan Sungai Kampung, Sungai Mau dan kawasan sekitarnya juga akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik disebabkan oleh kerja-kerja memindahkan servismen ke tiang elektrik yang baru bermula jam 12.30 hari sehingga jam 1.30 minit petang. Jadi kita mengharapkan agar penduduk yang tinggal di kawasan terbabit akan dapat mengambil maklum ya. Baiklah, sudah itu dia beberapa info semasa dan sekarang apa kata kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Hari semakin hari kita akan menjejaki ke tahun yang baru. Seperti yang kita ketahui, bermacam-macam produk telah dipasarkan dan pelbagai inovasi telah dilakukan. Sesuatu pembaharuan ini akan sentiasa berterusan. Ini kerana disebabkan oleh pemikiran manusia yang penuh dengan kreativiti. Makanan adalah salah satu contoh yang kita boleh lihat pada masa kini. Jika dibandingkan makanan pada zaman dahulu, ada sedikit sebanyak perbezaan dengan makanan pada zaman sekarang. Berbeza dengan Dayang Halisah binti Jaya, hasrat beliau akan mengekalkan pengeluaran makanan-makanan klasik demi mengekalkan hingga ke generasi seterusnya. Ini kerana beliau sudah lama dididik oleh kedua orang tua beliau dalam mempelajari pembuatan kuih-kuih klasik ini sejak dari kecil lagi. Maka tertanamlah dalam hati beliau untuk sentiasa mengekalkan makanan-makanan klasik untuk dipasarkan. Edisi kali ini, beliau akan mengongsikan beberapa info pengenalan tentang produk yang dihasilkan oleh Dayang Halisah. Assalamualaikum Kak Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Kak Lisa huraikan apa saja produk yang Kak Lisa hasilkan? Pada masa ini, membuat kuih-muih yang sudah dibekukan, yang senang dikenali kuih-muih frozen tak? Masa ni kami menghasilkan kuih-muih popia, karipap, samosa, kuih bom, kuih gatas, cecar kacang, tumpi, kelupis dan macam-macam lagi. Dan juga es krim old school. Yang es krim orang dulu-dulu masa zaman sekolah 90-an. Kalau macam kek roll, kek batik, biskut dan yang lain-lain, itu waktu perayaan saja tu. Time Hari Raya, Tahun Baru Cina dan sebagainya lah. Bila dan berapa lamakah sudah Kak Lisa mencuburi dalam pembuatan dan penghasilan produk-produk ini? Dulu-dulu ikut menolong mama membuat kuih-muihan ya. Berjual di gerai Ramadan, menolong membuat kuih-muih dulu tu untuk diantar sekolah-sekolah. Sudah mula bapa meninggal, nada lagi dengan mengantar ke gerai. Mama cakap, cuba tani berjual di rumah sajanya. Orang muda tani buat ataupun berjual arah orang yang dikenali.
macam saudara mara, kawan-kawan yang terdekat dulu tu. Kami mula berjual dari rumah Ani tahun 2005. Alhamdulillah hingga sekarang, dan tertubuhnya nama JNM's Comeback Kitchen. Siapakah yang mendorong dan membantu dalam pembuatan produk-produk Kalisa ni? Yang banyak membantu dari segi pembuatan, Mama. Dia lah yang menjadi tulang belakang, dan juga perhatian keluarga yang selalu membagi support. Alhamdulillah, tanpa diorang, JNM's Kitchen ni bertahan sampai ke hari ini. Dan keluarga lah yang semangat untuk meneruskan perniagaan Ani. Bagaimanakah Kalisa mengendalikan dan menguruskan perniagaan sewaktu di musim pandemik ini? Alhamdulillah, musim pandemik ini kebanyakan pelanggan booking dulu. Jadi proses pembuatan akan dibuat selepas menerima tempahan. Lepas itu baru takkan kami suruh bis diorang mengambil ataupun self collect di tempat yang disediakan tu. Ini adalah bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan sesama pelanggan. Apakah pesanan ataupun nasihat Kak Lisa kepada belia-belia kita ni yang mahu ingin memulakan perniagaan ini? Bagi yang memulakan bisnes, yang penting tadi jangan malu untuk memulakan bisnes ini. Dari modal yang sikit dulu, jual arah keluarga, kawan-kawan. Tapi apa yang kita ni jual tu pastikan ianya berkualiti. Bila orang makan produk dari hasil kita ni secara tidak langsung, makanan itu boleh kena viral. Kita dari sana kita ni punya strategi. InsyaAllah yang penting usaha, yakin dan tawakal. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih ya Kak Lisa atas perkongsiannya ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Stay safe. Ya Oda, semoga apa yang telah dikongsikan tadi dapat lagi menyebarluaskan kepada orang ramai mengenai dengan jenis-jenis makanan orang-orang kita ni. Supaya suatu hari nanti, makanan-makanan klasik ini masih lagi dikekalkan pemasarannya sehingga ke generasi yang akan datang.